Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah pada petang ini kita semua dalam keadaan sihat dan ceria. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri di atas nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sangat-sangat menyedari pada hari ini bahawa kita berada dalam suatu keadaan yang semakin lama, semakin hari, semakin teruk, semakin nazak, semakin bertambah ujian, pancaroba dan pelbagai mehnah dalam kehidupan kita. Ini semuanya adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, kerana ianya mempunyai hikmah yang sangat besar kepada kita. Di antara hikmah yang paling besar apabila datangnya bencana, apabila datangnya bahana, ujian, bala, masalah, adalah untuk kita menginsafi diri, muhasabah diri, untuk kita semua sama ada dalam negara kita Malaysia ini atau umumnya seluruh dunia, untuk kita kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada Islam yang sebenar. Itulah di antara hikmahnya, dan dalam masa yang sama ini semuanya adalah laluan untuk Fatah At-Tamimi mendapatkan serahan kuasa dalam negara Malaysia yang tercinta ini tidak lama lagi insya-Allah. Untuk makluman bersama, bila dikatakan zaman kita ini adalah zaman kemuncak ujian dan fitnah, walaupun kita tahu dan sedar bahawa ada lagi ujian dan fitnah yang lagi dahsyat daripada ini, maka tidak heranlah ketika ini kebenaran itu dianggap sebagai kesesatan yang nyata. Ramai di antara kita tidak sedar, tidak tahu pun bahawa kebenaran itu dianggap sebagai kesesatan. Kerana mereka yakin, ramai yang yakin, kebanyakannya yakin bahawa yang mereka anggap sesat itu adalah benar-benar satu kesesatan. Yang bertambah parah itu apabila ramainya ulama-ulama yang tidak mengenali kebenaran, tidak mengenali jamaah kebenaran. Bahkan mereka juga turut terpalit menyesatkannya. Ada pun sedikit dari kalangan ulama-ulama yang ikhlas berjuang, mereka juga seolah-olah tidak berani untuk memperkatakan dan membela kebenaran. Begitu watak dunia, watak dalam negara kita ini khasnya. Sungguh dahsyat pada hari ini perkara-perkara yang haram yang berlaku dalam negara kita secara terang-terangan, seolah-olah itu bukanlah suatu kesesatan. Dosa itu bukan sesat. Dosa itu bukan kesesatan. Fahaman-fahaman yang jelas bertentangan dengan fahaman aswaja dianggap sesuatu yang biasa, bahkan dibiarkan berleluasa dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini. Soalnya, kemana perginya ulama-ulama kita?
kenapa tidak bersuara, kenapa tidak tampilkan diri, dan sangat-sangat menyedihkan atau yang lebih menyedihkan, golongan agamawan aswaja turut terpalit dan menyokong dakwaan-dakwaan sesat ke atas jamaah kebenaran. Golongan agamawan dalam negara Malaysia seolah-olah tidak reti untuk menilai antara yang hak dan yang batil. Di mana kayu ukur untuk menilai kebenaran bergantung kepada pimpinan atasan mereka. Mereka tidak mahu, malas untuk menyiasat sehingga ke akar umbi dan menilai tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada jamaah kebenaran. Dan seolah-olah mereka ini tidak berani untuk berlaku adil seadil-adilnya, untuk mengajak berbincang, berunding, mencari kebenaran yang sebenar. Dan kerana itulah saya berkeyakinan mengapa Malaysia hari ini pada pandangan saya akan mendapat bahana dan ujian yang nampak gayanya tanpa kesudahan. Soalan yang pertama, apakah benar Abuya yang dikatakan sebagai Fatah At-Tamimi itu dari bangsa Syam dan dialah yang akan menyerahkan kekuasaannya kepada Imamul Mahdi? Kata tabi'in, ini jawapan. Sebelum Al-Mahdi, Raja Syam akan terbunuh, diikuti oleh terbunuhnya Raja Mesir. Bangsa Syam akan menawan kabilah daripada Mesir. Seorang lelaki dari timur berangkat mengibarkan panji-panji hitam yang dia dikatakan berasal dari bangsa Syam. Dan dialah yang akan menyerahkan kekuasaannya kepada Al-Mahdi. Perkara ni banyak dibincangkan terutamanya oleh kalangan penduduk Syam yang berketurunan dari Bani Tamim. Jumlah mereka memang sedikit dan masing-masing saling mengenali antara satu sama lain. Serta tahu pula susur galur keturunan setiap orang dari mereka. Setiap suku dari kalangan mereka menyangka dan berharap pemuda Bani Tamim yang dimaksudkan itu datang dari kalangan suku masing-masing. Tetapi jika ucapan tabi'in ini diperhatikan sungguh-sungguh, nyatalah bahawa pemuda Bani Tamim itu sebenarnya bukan lahir dari kalangan mereka, tetapi lahir dan dewasa di timur. Tapak perjuangannya juga bermula dan berkembang di timur. Malah tapak daulah yang didirikannya itu pun bermula di timur juga. Syam itu adalah tempat terakhir yang akan ditujunya. Dan bangsa Syam yang dimaksudkan itu hanya asal usul nenek moyangnya sahaja. Bukan lagi tempat dia dilahir dan dibesarkan. Nanti kita akan teliti macam mana keturunan Abuya ini dikaitkan dengan bangsa Syam, insya-Allah. Dari Syam, sebahagian daripada mereka itu turun ke Yaman dan tinggal di sana beberapa lama untuk membentuk sebuah komuniti yang minoriti. Kemudian sebahagian keturunannya berpindah lagi ke Kepulauan Melayu ini. Dan setengahnya masih lagi ada di Yaman dan masih ada hingga ke hari ini. Jadi di Kepulauan Melayu inilah mereka bergaul dengan penduduk tempatan sehingga keturunan mereka pun akhirnya menjadi sama dengan atau sebahagian daripada penduduk tempatan. Sebutan Arabnya hilang dan yang tinggal adalah sebutan Melayunya sahaja. Arabnya hanyalah pada keturunannya sahaja atau asal usulnya. Di sini saya menyebutkan sekali lagi akan nasab Said Asy'ari bin Muhammad. Sebab Abuya atau yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari ini sebenarnya adalah keturunan Nabi, Ahlul Bait. Jadi Said Asy'ari Ibnu Muhammad bin Idris bin Ali bin Malik bin Abdul Qadir bin Muhammad Tamim bin Asy'ari Tayyib bin Sumimi bin Nawawi bin Alawi bin Yusuf bin Hasan bin Ibrahim Al-Akbar bin Sultan Muhammad Ainul Yakin
al-masyhur bisunan Giri bin Maulana Ishaq bin Ibrahim Zainuddin Akbar Asmarkandi bin Hussein Jamaluddin bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alawi Amul Faqih bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalid Qasim bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Aridi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Hussein bin Fatimah bintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjelaskan ini, saya suka menyebutkan bahawa yang ada kaitannya dengan Abuya ini keturunan Azmat Khan Al-Husaini di Nusantara. Yang pertama, Habib Sahibul Faraji Azmat Khan Al-Ba'lawi Al-Husaini, iaitu pakar nasab. Dia ini juga banyak ditahmah, difitnah. Tetapi bila beliau ajak bertemu bermuzakarah dengan orang yang memfitnahnya, tidak ada yang berani. Jadi dia inilah yang memberi nasab Abuya ni, yang menyebut nasab Abuya ini. Azmat Khan Al-Husaini adalah keluarga yang berasal dari Hadramaut, Yaman, di mana keturunan mereka itu Said Abdul Malik Azmat Khan, Ibnu Alawi Amul Faqih, keturunan Hussein bin Ali. Said Abdul Malik ini berpindah dari Hadramaut, Yaman ke India pada abad ke-14, di mana dia kemudian berkahwin dengan seorang puteri bangsawan Nasirabad dan memperoleh gelaran Azmat Khan. Gelaran Khan diberikan untuk menyertakan dia sebagai bangsawan tempatan. Selain itu, mereka meletakkan azmat yang berarti mulia, kerana Abdul Malik ini berasal dari garis keturunan Said. Ini rahsia dia. Sebab itu saya sebut tadi bahawa keturunan Abuya ini, salah silahnya, bersambung kepada Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alawi Amul Faqih. Begitu. Sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa Asy'ari Ibnu Muhammad bin Idris bin Ali bin Malik bin Abdul Qadir, di mana Abdul Qadir ini adalah seorang wali besar. Ni Datuk Abuya ni. Karamahnya boleh berjalan di atas buaya tu. Ini karamah. Karamah ni perkara yang luar biasa yang berlaku pada wali. Jangan diukur dengan akal kita. Ini karamah, perkara yang pelik, luar biasa. Seorang wali nak sembelih ayam, ayam datang yang serah diri, tak payah dikejar. Datuknya ataupun ayah kepada Muhammad, iaitu ayah kepada Abuya itu adalah warga Wonosobo, keturunan Bani Tamim, telah berpesan kepada anaknya Muhammad, iaitu ayah Abuya, supaya kahwin dengan perempuan dari belahan Saidi Syekh, iaitu Imamul Mahdi. Jadi sejarah ni bukan sejarah dongeng, bukan sejarah kecil, tapi sejarah yang besar, fakta. Jadi dalam keluarga Abuya, termasuk sebelah ayahnya, ada 7 wali besar yang berderet, termasuk ayah Abuya itu sendiri, di mana Abuya sendiri adalah wali yang ke-7. Sesungguhnya Abuya itu walaupun dinafikan oleh ramai orang, Abuya itu sebenarnya adalah imam, pemimpin Islam yang diakui di timur dan Khurasan. Dialah syekh, guru lautan ilmu yang mindanya, buah fikirannya dikagumi di Timur Tengah. Dialah Abuya Syekh Imam Asy'ari Muhammad At-Tamimi, pembela yang pengasih, penyayang, cinta kepada anak-anak buahnya, cinta kepada anak-anak buahnya. Dialah pemimpin, guru, sahabat dan ayah. Kerana itulah dia dipanggil dengan gelaran Abuya Syekh Imam Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Dilahirkan pada tanggal 30 Oktober 1937. Seorang waliullah besar bernama Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, itu gelaran. Nama sebenar Muhammad bin Abdullah, itulah Imam Mahdi sebenar. Pengasas kepada tarikat Muhammadiyah, berpesan dalam wasiatnya. Ini sejarah ni. Jadi orang lain mana tahu sejarah ni. Jadi kena kajilah, kena siasat. Mana boleh nak menafikan tanpa kita ketahui hujung pangkalnya. Apa wasiat Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi? Dalam wasiatnya dia berkata, sepeninggalanku nanti, kamu semua akan jadi seperti anak ayam kehilangan ibu.
Sehinggalah muncul seorang bernama Asy'ari yang akan menguatkan kembali tarikat Muhammadiyah ini. Dan saya telah mengatakannya sebelum daripada ini bahawa nasab Abuya itu dari zuriat yang mulia, di mana di sebelah ayahnya yang bernama Idris itu adalah berketurunan Arab, Bani Tamim bercampur Jawa. Beliau menetap di Wonosobo. Bermakna asal usul Abuya ni asalnya adalah dari Indonesia, Wonosobo. Almarhum Idris ini adalah seorang yang soleh. Namanya senantiasa meniti di bibir mulut warga Wonosobo sampai hari ini. Jadi balik kepada As-Said Asy'ari bin Muhammad bin Idris. Jadi Idris ni tadi datuk kepada Abuya, sudah dikhabarkan mengenai seorang putera yang bakal lahir. Kelahiran yang susur galurnya ada berkait dengan dirinya juga. Jadi dia berpesan kepada anak lelakinya yang bernama Muhammad, iaitu ayah Abuya, jika kau hendak berkahwin nanti, pilihlah dari belahan Syekh Suhaimi, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Jadi bila mana ayah Abuya yang bernama Muhammad tadi inginkan seorang teman hidup ataupun nak berkahwin, maka dia serahkan pada gurunya, iaitu Kiai Syahid. Kiai Syahid ni dihantar oleh Syekh Muhammad Abdullah As-Suhaimi ke Pilin. Lalu Kiai Syahid tadi memilih Maimunah, iaitu adik kepada Lebay Ibrahim, yang ketika itu sudah bergelar balu atau janda. Jadi Muhammad ni seorang anak muda yang ada rupa ayah Abuya ni. Dia seorang pegawai kastam. Dan Maimunah itu adalah sepupu kepada Sayyidi Syekh, sepupu kepada Imamul Mahdi. Begitu sejarahnya. Yang ni nak kita ketahui, nak kita kaji. Jadi inilah yang dimaksudkan Maimunah itu adalah belahan Syekh Suhaimi yang dimaksudkan oleh ayahandanya dulu, iaitu Idris tadi tu, datuk kepada Abuya. Diringkaskan ceritanya, maka Muhammad dan Maimunah pun berkahwin dengan restu dua ulama sufi, iaitu Kiai Syahid dan Lebay Ibrahim. Maka lahirlah dari mereka zuriat demi zuriat. Ketika mana Maimunah syarat mengandung anak keduanya, maka Muhammad telah bermimpi ayah Abuya itu sendiri. Beliau didahului oleh anaknya dalam perenangan menuju ke sebuah pulau. Anaknya sampai terlebih dahulu. Bila mimpi itu dirujuk kepada gurunya, Kiai Syahid pun berkata, anak engkau ini lebih dari engkau, berilah nama Asy'ari. Begitu sejarahnya. Jadi setiap satu tu ada ceritanya, ada sejarahnya. Bukan saja-saja. Sehinggalah hari ini orang menganggap Abuya itu telah meninggal dunia, tetapi tidak. Belum mati lagi, belum meninggal dunia, tapi diraibkan. Kerana ada peranan besar, tugas besar. Bahkan Asy'ari ini telah diisyaratkan oleh Sayyidi Syekh Imamul Mahdi untuk beri nama Asy'ari ini. Jadi ketika saat kelahiran Abuya ini, maka Kiai Syahid buka rahsia. Rahsia yang sekian lama disimpan di dasar hatinya, bahawa sebenarnya beliau diutuskan oleh Syekh Suhaimi ke Pilin hanya untuk menanti seorang yang bernama Muhammad, ayah Abuya. Dari sulbi Muhammad itu akan keluar benih seorang putera, namakanlah dia Asy'ari. Begitu ceritanya. Untuk pengetahuan kita, Abuya ni seorang anak yang luar biasa sebenarnya. Di alam kanak-kanak banyak yang luar biasa berlaku pada dirinya. Tingkah dan fikrah tidak sepadan dengan kadar berfikir anak-anak sebayanya. Tanpa siapa pun mengajarnya, dia melonjak-lonjak untuk belajar di sekolah Arab. Tanpa didorong siapa, beliau sendiri pergi mengaji Al-Quran. Kepintarannya nampak sejak kanak-kanak lagi. Beliau khatam Quran dalam waktu yang tidak sampai 2 tahun. Kemudian dia sudah berkemampuan mengajar kawan-kawannya. Bakat kepimpinannya sangat menonjol. Dia menjadi pemimpin kecil kepada rakan-rakan sepermainannya. Buktinya, lihatlah jamaah Abuya sekarang ini yang bergelanggang di seluruh dunia. Suka saya menceritakan lagi bahawa Abuya ni senantiasa bersembahyang jamaah di surau kampungnya setiap waktu solat. Dia dikenali jamaah kampungnya sebagai pemuda yang warak,
pemuda yang pemalu bagaikan dara pingitan, pemuda yang kuat berpegang pada syariat, pemuda yang ada tokoh kepimpinannya, dipercayai dan dijadikan tempat berlindung. Pernah sewaktu berumur 15 tahun pada penghujung Ramadan, memang dia sentiasa bermalam di surau sewaktu Ramadan. Dikala orang-orang lain di surau itu tertidur, setelah puas beribadah, Abuya meneruskan solat dan zikirnya tanpa letih dan jemu. Malah terus hatinya dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menyesali dosa-dosa dan kelemahannya yang ada, merintih rindu kepada Allah. Tiba-tiba di luar terpancar satu cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang sebesar pokok kelapa menyuluh dan bersinar tepat ke atasnya. Terkejut Abuya. Dia memandang ke arah cahaya tersebut dengan perasaan yang bercampur baur, gemetar, berdebar, tertanya-tanya, terasa kehebatan Allah. Apakah maksud sinaran cahaya di waktu lewat malam di penghujung Ramadan itu? Wallahu a'lam. Jadi, bila mana Abuya dikatakan sebagai Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim, Wazir Al-Mahdi, mana keturunannya baik-baik, keturunan yang mulia, maka tentulah ada isyarat-isyarat yang menunjukkan bahawa Abuya ni memang seorang yang hebat, yang luar biasa, seorang wali Allah. Jadi orang-orang awam dalam negara Malaysia ni tak bolehlah terus membuat satu kesimpulan ini nak melebih-lebihkan diri je. Dah memang faktanya begitu. Memang dia seorang yang baik, seorang yang mulia, seorang keturunan yang baik-baik, keturunan wali lagi. Jadi kalau melihat perkembangan jamaahnya yang masih hidup sekarang ni, maka kelahirannya kita berani mengatakan telah dijadualkan Allah, telah dinantikan oleh para kekasih-kekasih Allah. Suatu kelahiran yang bakal melahirkan sebuah dunia baru Islam. Ini tidak dirasakan oleh golongan Wahabi Malaysia. Dia menganggap Abuya ni benar-benar sesat. Luar biasa, terbalik 360 darjah. Begitu yakinnya, begitu confidentnya golongan Wahabi ni untuk menuduh Abuya yang bukan-bukan. Diperli-perlinya. Terutamanya Dr. Mazhar ni. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW menyebut, La yadkhulannal jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru min Bani Tamim. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya Nabi SAW bersabda yang maksudnya, kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga melalui jalan syafaat seseorang itu ialah Bani Tamim. Kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga melalui jalan syafaat seseorang ialah Bani Tamim. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah dari keturunan Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Dan saya sudah sebutkan dulu bahawa persoalan berkaitan dengan Bani Tamim ini ada ijtihadnya. Kata Imam Al-Qurtubi pula, berdasarkan hadis bahawa Bani Tamim itu tidak akan terputus keturunan mereka sehinggalah ke hari kiamat. Bahkan Bani Tamim di akhir zaman nanti merupakan kelompok yang amat kuat berpegang dengan kebenaran serta memperjuangkannya. Jadi terbukti Abuya sekarang ni memperjuangkan kebenaran, bukan memperjuangkan kebatilan. Sehingga di seluruh negara, 16 buah negara, 18 buah negara, Bani Tamim ini merupakan tunggak keturunan Arab. Bani Tamim adalah daripada keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kata Nabi lagi SAW berkaitan dengan Bani Tamim ni, hum asyaddu ummati ala dajjal. Iaitu Bani Tamim ni merupakan golongan yang amat memusuhi Dajjal. Sebab itu kita lihat jamaah Abuya sekarang ini macam genggam bara api. Banyak ujian tapi lulus. Mereka tak boleh nak menghapuskan jamaah Abuya ni. Jamaah mereka dianggap sebagai jamaah yang sesat. Terang-terang sesat. Jadi kalau kita tanya semula jamaah yang benar tu yang mana dari Malaysia ni? Yang nampak benar tu mana? Jamaahnya, ciri-cirinya. Yang ada ciri-ciri tajdid. Semuanya ada pembaharuan, ada tajdid. Ada jemaah tak ada, tak nampak.
Tak nampak langsung. Melainkan jamaah Abuya sekarang ni yang masih hidup, yang tengah bergelanggang di seluruh dunia pada hari ini. Juga saya ingin menyebutkan di sini bahawa persoalan keturunan Sayyidina Abu Bakar adalah persoalan ijtihad. Ijtihad ni kalau betul dapat 2 pahala. Logik lah, logik sangat rasional, sangat boleh diterima. Sayyidina Abu Bakar itu keturunan Bani Tamim kerana Bani Tamim ni yang paling tegas menentang Dajjal. Dan ramai yang masuk surga di akhir zaman ni dengan syafaat Bani Tamim, keturunan Sayyidina Abu Bakar. Itu sangat logik, bukan Bani Tayyim. Dalam banyak-banyak hadis disebutkan orang kanan wazir kepada Imam Mahdi itu Bani Tamim, bukan Bani Tayyim. Kabilah Tamim ini adalah satu kabilah dari bangsa Quraisy yang mendiami kawasan sekitar Mekah. Asalnya di sana. Kemudian Islam bangkit daripada timur di akhir zaman. Tentulah Nabi mengarahkan sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat telah berhijrah pergi ke Nusantara, dakwah di Nusantara. Itu yang dapat keturunan-keturunan tu. Daripada Mekah ke Yaman, Yaman ke Nusantara, Kepulauan Melayu ni. Sayyidina Abu Bakar pula adalah Ahlul Bait, di mana anaknya Sayyidatina Aisyah telah berkahwin dengan Rasulullah SAW. Di akhir zaman, wazir kepada Imamul Mahdi adalah dari Bani Tamim. Cuba perhatikan, sekiranya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad digandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, Bani Tamim, maka di akhir zaman, pemuda Bani Tamim diganding pula dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi Ahlul Bait, pemuda Bani Tamim Ahlul Bait juga. Sayyidina Abu Bakar pun Ahlul Bait juga. Maka logiknya Imamul Mahdi Ahlul Bait mesti juga digandingkan dengan Ahlul Bait, iaitu pemuda Bani Tamim. Ambil perhatian. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW menyebut bahawa mereka, Bani Tamim, adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal. Jadi awas kepada agamawan Malaysia yang begitu kurang hajar, biadab, menuduh Abuya bukan-bukan. Saya sambung lagi bahawa logiknya Sayyidina Abu Bakar adalah seorang Islam yang paling kuat menentang Dajjal kerana beliaulah yang pertama masuk syurga selepas dari Rasul-Rasul dan para Nabi. Artinya lebih tepat lagi dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah dari keturunan Bani Tamim, bukan dari Bani Tayyim, sebagaimana didakwa oleh sebahagian ulama. Presiden Kesatuan Ulama Luar Negara Palestin, Syekh Dr. Nawaf Takruri, yang pernah datang ke Malaysia, pernah mengatakan seperti mana pejuang Salihuddin Al-Ayyubi dibawa bala tenteranya disertai orang bukan Arab untuk membebaskan Baitul Maqdis. Di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid, Turki menaungi Masjid Al-Aqsa. Maka insya-Allah akan berlaku bangsa Melayu akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ini disebut dalam forum antarabangsa Mai Aqsa bertajuk 100 tahun musibah Balfour di Masjid Wilayah Persekutuan bersamaan 11 Disember 2017. Maka kaitan dengan bangsa Melayu akan berperanan di akhir zaman sebagaimana kata Syekh Dr. Nawaf Takruri. Pemimpin Arab hari ini lebih menjaga kepentingan dan kedudukan masing-masing, bukan kemaslahatan dan kesenangan umat Islam. Lihat apa yang terjadi di negara Arab sekarang, di negara Arab Saudi sekarang. Persembahan konsert mata satu. Sedangkan fahaman Wahabi ini, kita faham bahawa fahaman antaranya fahaman Tauhid 3 serangkai bermula daripada Arab Saudi. Maka mereka sekarang ni bermahajala dengan persembahan ataupun hiburan konsert. Maka bolehkah kita kata ajaran mereka ini ajaran yang benar? Sedangkan fahaman Tauhid 3 serangkai itu bermula daripada sana. Jadi inilah menunjukkan bahawa fahaman Wahabi itu tak betul, salah. Dan saya berkali-kali mengatakan bahawa nanti Imamul Mahdi akan serang. Negara yang pertama diserang adalah negara Mekah kerana pemimpinnya berfaham Wahabi. Fahaman yang menyeleweng, yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian dulu, ampun maaf dari saya. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan. Sekian, ampun maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.